Hei, kau tahu tak? Bella tu dah lah acah-acah kaya. Acah-acah cantik. Astagfirullahaladzim. Dah kena zombie dah. Aku sudah kenalkan diri. Dah lama ilap dalam tu sorang-sorang. Sepi menghasut diriku. Cuba lagi memanggil kembali di saat kau sunyi. Mau tak mahu, mau dirimu lagi. Dah. Mood nak berlagu pada hilang lah. Assalamualaikum, selamat petang bersama dengan penonton-penonton yang sedang menyaksikan Borak Tesipeng anda kini tok bersama dengan Ardin Belarek Dan juga Azwa Shah Yes. dalam Borak Tesipeng. Yes, dan hari ini kita akan bersama dengan penyanyi. Dan juga pelakon. Ya, dan juga penerbit Ya, penulisan iaitu Nabila Razali. Hai, hello Assalamualaikum. everyone. Apa Waalaikumsalam. khabar Nabila? Alhamdulillah sihat. Korang semua sihat? Sihat walafiat. Tapi kalau belanja makan lagi sihat. Oh, jomlah sekarang. Sekarang? Okey, tak, jom. tak boleh. Semua kata. Jangan. Alright, jadi Bella merupakan seorang penyanyi yang kita tahu, lepas tu seorang pelakon, dan hari ini kita akan bertanyakan macam-macam jenis soalan yang merungkaikan realiti berkenaan dengan Nabila Razali. Bukan hijab, kita mau kenal lebih lah. Eh. Kenal lebih? Boleh. nak Tak ada kenal masalah. lebih. Jadi kita mulakan dengan Wawa dengan ceritanya ada soalan pembuka tirai untuk Borak Tesipeng hari ini. Suka jangan nak. Okey, Nabila. Sebelum tu boleh Nabila macam berceritalah bagaimana Nabila boleh memasuki industri muzik. Itu tak tahu Okey, silakan Bella. Bella bermula daripada sebuah reality show. Jadi dari situlah Bella kira mengorak langkah lah ke dalam industri seni. Tapi selepas reality show tu Bella habiskan dulu belajar kan. Waktu tu masih ada tangguhan lagi dalam setahun. Jadi dah lepas Bella habis dapat grad degree dalam seni bina. And then Bella release my first single berjudul Cemburu. Dan dari situlah bermulanya Nabila Razali. Okey, merupakan lulusan sarjana muda. Ya, sarjana muda. Untuk seni bina. Bila dah tamat pengajian dengan cerita Bella pernah bekerja sebagai seorang kontraktor yang staff Assistant arkitek lah. Assistant. Sekejap. Betul-betul. Sekejap je sebab waktu tu Bella nak sambung master. Jadi orang cakap requirement untuk sambung master tu kena ada Pengalaman. minimum pengalaman bekerja kan. Jadi Bella sambung bekerja selama beberapa bulan. I think half a year juga kan, 6 bulan. Lepas tu Bella terus sambung master. Tapi waktu master tu pula Bella buat dalam 1 semester. And then dah start ada undangan nyanyian, kan ada undangan berlakon. Jadi waktu tu Bella berbelah bahagi sedikit lah. Macam, alamak mana satu ni. So dah lepas berbincang dengan family Bella tanya, mak macam mana ni kan. Kita nak buat yang ini, tapi yang ni sayangnya nak lepaskan. Jadi mak cakap, kat mana yang betul-betul Nabila ni nak. Dia tanya macam tu. So Bella ni fikir, kalau ikut hati memang of course lah kita nak yang ni best. Yang ni ada Yang ni tu apa? menyanyi lah kan. Sebab memang Bella nak jadi seorang penyanyi daripada kecil lagi tau. Memang Bella suka sangat menyanyi. So bila dapat peluang tu bukannya datang selalu kan. Bila kita dapat undangan ni kita tolak rezeki tau. So waktu tu memang macam syok lah. So cakap dengan mak nak yang ni. Betul dia kata. Okey, kalau betul buat tu tapi serius lah, bersungguh-sungguh. Mak Bella selalu pesan daripada dulu pun sama. Dia kata kalau nak buat satu benda tu buat bersungguh-sungguh. Jangan buat yang ini sikit, buat ni sikit. Nanti apa-apa pun tak dapat. Yang orang kata yang dikendong berciciran, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Yes, betul. Jadi kena betul-betul fokus lah dalam apa jua bidang yang kita pilih. Make sure
wholehearted lah buat sesuatu benda tu. Okey, jadi adakah Bella dapat membayangkan suatu hari nanti macam Sufian Suhaimi tak disangka-sangka tiba-tiba menjadi seorang usahawan, dia jual bantal untuk batik. Lepas tu Aiman Tino ada buka gerai dia sendiri. Macam Bella sendiri kita tahu dia ada jual scarf, ada produk-produk yang tertentu kan. Betul. Jadi ada tak bayangkan Bella apabila dah betul-betul strong dalam bidang hiburan, adakah Bella akan membina satu syarikat menggunakan lulusan yang ada pada Bella? Okey. Jadi Mega Holding. Mega Holding. Of course tu one of my dreams jugalah kan. Siapa yang tak nak ada syarikat arkitek sendiri kan. Apa seni bina Nabila Razali lah macam tu lah. Kan. Benda tu susah tapi can be done. Nothing is impossible guys. Tapi buat masa sekarang ni kalau nak cakap pasal ceburi bidang perniagaan ni, Bella baru saja ada Nabila Scar. And then Bella ada juga jual kek lapis rawa. Itu collab Bella bersama dengan sebuah company ni. And then baru-baru ni Bella ada release produk makanan F&B, ayam gunting frozen. Tahu, ada tengok dalam IG. So nama dia Yummy Yum. Yang itu memang kira my baby lah, yang betul-betul first F&B produk yang Bella dan tim Bella hasilkan. Alhamdulillah sambutan pun okey, kids love kan makan benda-benda gitu. So mungkin lepas ni Bella akan ceburi banyak lagi produk-produk yang lain. Bella akan cuba lagi lah. Sebab Bella rasa Bella belum lagi dapat apa orang cakap macam conquer tau bidang ni. Kalau berlakon tu kita dah rasa Alhamdulillah, menyanyi pun dah kan. Kalau buat bisnes ni dia masih belum dapat that apa nak panggil lah macam jackpot tu lah, belum dapat lagi that one product yang macam tu. Now we're working on Yummy Yum lah, so hopefully mungkin ada nanti penonton di Sarawak ni kan, nanti boleh dapatkan Yummy Yum. Kita post terus ke rumah anda. Okey, kalau ada lah penonton dari Sarawak tetapi dia bermastautin di Kuala Lumpur, tinggal di Kuala Lumpur. Kat mana nak pergi untuk dapatkan Yummy Yum? Anda semua boleh dapatkan produk Yummy Yum melalui stokis ataupun ejen kita dekat Instagram Yummy Yum. Okey, korang type je, dekat situ boleh terus DM ataupun korang boleh contact dekat nombor-nombor stokis atau ejen kita lah. Senang je. Korang call je nak berapa paket, 10 paket ke, satu kotak ke apa ke, nanti terus sampai. Gitu. Kalau Wawa nak jadi ejen macam mana kat Sarawak ni? Boleh. Je DM je Cik Yam, tiba-tiba Cik Yam dah keluar dah. Dia korang cakap pasal ayam, Cik Yam keluar. So korang hanya perlu DM je Cik Yam, nanti Cik Yam akan reply as fast as possible lah. Ya, tapi kalau Wawa nak jadi ejen jangan lawa. Kenapa? Sebab kau akan kaki makan. Habis terus. Tak payah. Pada tahun 2022 ada sesuatu yang baru yang ada dilaksanakan oleh Bella, iaitu novel yang telah pun diterbitkan, Kerana Cinta Aku Ada. Kerana cinta itu ada. Itu ada. Maaf. Kerana cinta dia ada pun boleh juga. Saya ada. Nak bagi tahu cinta dia. Okey, so boleh tak kongsikan sedikit berkenaan dengan Kerana Cinta Itu Ada? Okey, novel ni sebenarnya di publishkan rentetan daripada lagu Putus. So kita dah release lagu dahulu, and then untuk sambutan lagu Putus ni pun sangat-sangat positif kan. Ramai yang boleh relate dengan lagu tu. Dia kata sedih lah dan sebagainya. Jadi tak banyak sedikit Bella ambil cerita-cerita mereka dan juga pengalaman yang Bella pernah lalui sendiri ke dalam novel tersebut. Tapi Bella hanya memberi idea asal sajalah kan, idea saja, dan dicantikkan lagi, diolahkan lagi oleh seorang novelis terkenal ni, Sophilia namanya. Okay, so why Sophilia?
Kak Sofilia memang ada satu sentuhan yang Bella gemar lah dalam penulisan novel dia semuanya. Dia dapat bagi 1001 emosi. Sekejap kita boleh happy betul, kejap boleh nangis. Lepas tu tiba-tiba kita geram dengan satu watak ni. So bagi Bella, Kak Sofilia punya touch ni memang magic lah. Dan selain daripada tu, of course award-award yang pernah dia perolehi kan, melalui novel-novel yang dah ditulis lah oleh beliau. So Bella rasa satu pilihan yang tepat lah kita buat kolaborasi bersama untuk menghasilkan novel Kerana Cinta Itu Ada. Okey, untuk novel ni Bella, berapa lama untuk tempoh Bella siapkan tulisan ni? Tak, dia bagi idea je. Tapi kita Tapi Nabila Boleh juga. involve lah. Betul, Kita involve lah dalam proses tu. Tak adalah betul. macam saya nak ni Kan. bagi buat. Sebab benda tu tak suka lah, tak suka. sebab because benda tu macam part of my project juga kan. So kita tak nak macam lepas tangan macam tu je. So every time dapat tu macam okey, tapi yang ni macam kena sweet lagi kot. Yang ni macam ni garang sangat dan ni jahat sangat. So dia mencantikkan, because kadang ayat-ayat puitis tu Bella ni pun tak adalah puitis sangat tapi Bella cuba kan. So Kak Sofilia lebih mengetahui lah perkataan apa yang lebih sesuai untuk digunakan supaya pembaca dapat rasa yang sepatutnya dirasai lah. Kadang kan kita cakap pasal makan, tapi lebih sedap kalau kita kata apa orang cakap macam disuap oleh macam itulah. Ayat dia tu kena lagi puitis baru dia sedap kan. So Bella terlibatlah sedikit dalam mana yang Bella rasa. Okey, jadi rentetan perjalanan peristiwa lagu putus. Lagunya keluar dulu, lepas tu tahun berikutnya adalah novel yang telah pun dilancarkan, diterbitkan, dan maybe tahun depan untuk drama, dijadikan sebagai drama novel tersebut. Well, that's the idea lah sebenarnya. buat kan? Novel kita akan adaptasikan kepada sebuah drama. So insya-Allah lah nanti soon. Korang hanya tunggu je lah update Bella di social media. Bella nervous nak beritahu banyak. Nanti kan orang macam okey nanti kan. Tapi yang ni memang dah dalam rancangan. Memang ada dalam perancangan. Cuma Nabila ialah sendiri masa yang apa semua. berlakon? Awak rasa? Okey. Abang tak marah. Oh dia tengah audition. Oh, dia kan audition. Sempat pula Abang, dia nak audition. abang sekejap susah. Dia audition. Terus audition. Wah, Lampau. tak nak cuba nasib. Tak Cuba, apa. Wah. I dalam bidang nyanyian pun I dah Okey. Syukur. Duduk sini je. So, I sini je. Abang kata orang Sarawak duduk sini renah-renah. Thank you, next. Okey, so Bella, perancangan tu dah ada kan? Sudah. Jadi agak-agaknya bayangan je lah, ni just cakap-cakap kosong. Pelakon untuk yang akan membintangi projek ini nanti. Bayangan dia. Oh, Bella dah nampak dah. Dah nampak tak? Janganlah macam tu Bella. Janganlah macam tu. Hero kan? Hero lah. Sekejap. Thank Dia you. macam dia pakai sweater warna pink tak silap. Betul Ya tak? Allah, Betul terima tak kasih. Kami nak mengucapkan terima kasih di atas anugerah tu kepada mak bapak yang telah menyokong saya. Lama-lama saya dah impikan benda tu berlaku. I rasa nak jugalah. Oh, boleh. Tak audition tadi. Dia seorang je audition. I boleh yang garang-garang ni. Tapi I takut tersyasyul. Okey. Okey. Jadi oleh kerana ni projek Bella dan mesti Bella sendiri akan turut terlibat dalam projek ni nanti. Ini cakap-cakap kosong dulu Yeah. Okey, Bella akan terlibat sekali dengan pemilihan pelakon untuk memegang watak-watak yang tertentu. Jadi, Wawa, demo sikit dengan hanya duduk, bagi emosi muka, bagi emosi tubuh badan dan sebagainya untuk berlakon sebagai seorang wanita apa yang Bella nak Wawa lakonkan. Hai, janganlah. Betul kan ni? Okey. Okey, dalam novel tu. Okey, ada satu watak yang Bella rasa kuat mencabar juga, namanya Dahlia. Dahlia. Dahlia ni seorang rakan karib lah, memang bestie lah, best friend for life, best friend forever kepada Nabila Aulia. Okey. Tapi Nabila Aulia ni sedang bercinta kan dengan Tengku Matin. Okey. Hero lah Tengku Tengku Matin. Matin. Tengku Matin. Okey. Nama saya Adin. So, Tengku Adin. So kita berdua ni bercinta.
Tapi sebabkan Dahlia ni anak orang yang susah, anak seorang nelayan kan. Jadi bila dia nampak macam Nabi Aulia ni bercinta dengan orang yang sangat sega, orang yang kaya. Anak orang senang lah. Jadi dia jealous. Kenapa Nabila Aulia ni dapat segala-galanya? Kenapa dia tak boleh dapat? Jadi dia cuba untuk tawan hati Banyak ni. situation ni. Dia tak peduli pun ni kawan dia ke apa ke, janji dia nak. Apa yang dia nak dapat. Artinya Wawa perlu menggoda saya lah ni? Yes. Okey, Wawa, goda saya Wawa. In 3. Jap. Nak cakap Sarawak ke Semenanjung? Semenanjung. Ikutlah yang mana selesa. Okey. Ha. Kerana kita itu ada audition 1, day 10. In 3, 2, 1. Putra Martin. Tak kena lah muka kau. Yang ni Dahlia. Tak, masalahnya muka dia tak cun lah. Dia tak cari orang lain. I tak dapat feel. Okey, ikut komen daripada Nabila. Bawa sikit. Ada benda nak komen? Belum sempat Belum lagi. sempat lagi kan? Jadi nama watak Dahlia ni kita tukarkan jadi Dahlah. Jangan banyak barangan. I tak nak. Okey. Okey, dah. Tak nak. Tak boleh. Tak apa, memang tak Okey. boleh sebab muka dia tak cun. Okey. I kena yang macam handsome sikit ke. Apa hal hidung aku duduk dari atas Tak kah? pun. Mata aku duduk di bibah kah? Cucu. Tak apa. Okey, tak payah tackle Tengku Martin. Apa kata kita buat scene yang macam dia cuba untuk buruk-burukkan kawan baik dia. Jadi jahat. Okey. Jadi jahat. I cuba. I jarang tahu marah orang. Cubalah, jadi jahat. cuba. Okey. Apa hal? Batuk bahaya lah. Memanglah. Bolehlah okey. burukkan, kalau nak burukkan kepada Nabila, burukkan pasal dia. Kalau nak cerita dekat dia, burukkan pasal Nabila. Okey. memang dia Dia macam jahat. orang tengah yang Ya betul. yang Dia nak mengapi-apikan orang. betul. Dia nak pisahkan dua orang ni. Okey, ready ya? Okey. Audition. Kerana cinta itu ada take 2, day 100. In 3, 2, 1, go. Hey, kau tahu tak? Bella tu dah lah acah-acah kaya. Acah-acah cantik. Ada acah semua tau. Oh, sunder ke? Kau cakap Korea kenapa? Ai mama Korea. Korea. Aku belum habis cakap lagi ni. Okey, belum habis cakap. Lepas tu, dia berani buruk-burukkan I depan orang. Kau kejutlah sikit. Itu okey. Kau tak percaya kan? Tak percaya. Aku percaya. Kau tak percaya kan? Aku percaya kan? Aduh. Okey, setakat dekat Sarawak, makan apa yang dah Bella rasa kan? Soalan tu standard lah. Kan, Bila? Sebab dengar kata dia makan 3 mangkuk mi kolok. Serius? Yang tu baru. Yang tu baru. Betul ke Bella? Bukanlah Bella yang makan ni mangkuk tu, tapi macam berasa 3 mangkuk. Ya, rasa. So kita ramai-ramai kan, sebabkan kesingkatan masa Bella berada di Sarawak, kita naklah rasa semua makanan yang ada. Betul. Kan. Sebab jarang-jarang dapat ke sini. Jadi Bella order mi Jawa, mi Jawa. udang, Mi kolok. laksa Sarawak, mi Laksa kolok. Jadi Bella macam semua orang order lain-lain. Jadi kita makan Rasa. macam tu. Okey, jadi Bukanlah untuk mengesahkan statement tu kita nak panggil PA Bella. PA? Ada PA? Kau tahu? Jangan. Okey, so Bella, ada kata-kata yang terakhir sebelum kita nak menutup Betul. segmen bersama dengan Nabila Razali. Okey, jangan lupa dapatkan novel Kerana Cinta Itu Ada. Ada penampilan khas daripada Adin dan juga Wawa. So korang kalau nak tahu macam mana nak dapatkan novel tersebut, boleh ke Instagram Bella @nabila.razali. Ada link dekat bio tu. So just WhatsApp di nombor itu dan buat order lah di situ. Yeah. Jadi sebelum tu Wawa nak minta maaf dengan Bella. Sebab tadi disclaimer sikit, tadi cuma lakon je. Dan saya di Lakon dan sini kata. nak ambil kesempatan untuk nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang menyokong karya Adin selama ini. Sebab tak lama lagi akan bergelar sebagai pelakon di Malaysia. Dan juga saya Amin. Wawa juga akan melakoni Melakoni, habis cerita. Melakoni. Apa tu ah? Itu makanan ke? Melakoni. Longat. ya Allah, sakit perut aku. Longat jadi longat. Kira apa? Sebab Itu Bella sendiri yang bagi tahu. Tadi kita orang cakap-cakap. Itu. Yang tu longat Sarawak. Longat Sarawak. tak sebenarnya dalam novel tu pelakon tu orang Sarawak. Betul. Pun boleh lah, pun boleh. Boleh. Kita jadikannya. Alright, Bella, thank you so much kerana sudi untuk kita Thank berbual. you.
Semoga kita jumpa lagi. Thank Dan you. semoga terus sukses dalam bidang yang diceburi. Okey? Alright, jumpa lagi di segmen yang seterusnya. Okey, sekarang tu kami nak interview tahanan yang lama dah kena penjara dalam tu. Ni orang tu ni. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Allah. Kena lupa kita tu. Kita memang tanya, berapa lama dah kita di penjara situ? Nama awak. Mak awak? Nama awak mek lam tu ah. Mak awak yang tu. Okey, sebab kita kena tahan dalam tu. Sebab amik dengan Anton lupa lah awak tu. dah. Lupa je dah. Mama ilak tu. Mak dalam tu. Lupa dah, Kena salah. tak berpeluh gila oh. Sedekon. Sedekon. Jadi kami nak minta dana. Oh. Nak minta dana. Dengan pihak berwajib. Sempat kamu kena mata. Ajak bekalan yang ada dalam tu. Oh, tapi Mek Nangga dalam yang macam banyak kemudahan yang diberi lah. Ya. Apa salah satunya? Mudah-mudahan itulah kemudahannya. Okey. Dah. Aku masih interview kau lagi. Apa kata kau kenalkan diri kau dulu? Assalamualaikum. Astagfirullahalazim. Dah kena zombie dah. Aku suruh kenalkan diri. Mek tu dah lama ilak dalam tu sorang-sorang. Kenapa? Jelah masuk dengan mek ni. Simo. Jangan. No, God! No, God, please, no! 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 Hai, bersama kami Azwar Shah dalam Borak Teh Sipeng dengan Party Belare. kau kena sampuk Tak dah lah, just menghayati watak. Okey, kita tahu kita berada di sini, Wah. di Fort Margarita. Tempat yang bersejarah, tempat yang menjadi tumpuan untuk para pelancong si Betul. kisah yang berada di dalam asalnya daripada Sarawak ataupun di luar Di Sarawak. luar Sarawak. Terutamanya yang berada di luar negara, confirm nak kena datang situ. Tu adalah tempat kubu sebenarnya dulu. Kubu? Kira tu jadi tempat orang selfie, orang berTikTok, Instagram, semua ada situ lah. Tetapi yang pastinya ada banyak sejarah yang telah pun dicipta di Fort Margarita. Mau tahu apa ya? Jom kita roll, kita round-round dalam Cinebas. Kami orang ada game je kata. Yeah. Jom. Wah, kau tinggalkan aku, Wah. Itu adalah salah satu daripada meriam yang ada dipakai masa zaman pemerintahan Charles Brooke. Ini ada banyak lagi di bahagian luar area Fort Margarita dan kebanyakan semua yang ada di situ dah di-seal. Sebab kita mau jaga barang tu supaya jangan kekal lama. Dan ni Wawa tengok. Dah saya tu kali kedua saya datang ah. Kali pertama saya datang situ saya masih berada dalam perut mak saya. Jadi saya perlukan Wawa. Ni Wawa. Wawa. Den, berapa lah kasut Den? Hah? Kau kasut orang tak? Sedar aku ingat zaman pemerintahan Charles Brooke dah ada peminat Arsenal. Tapi zamannya belum ada ball aku rasa. Mun si silap lah. Mun si silap. Ya kah? Apa kata kita masuk dalam? Masuk. Cerita pasal meriam tu si habis. Ya. Jom. Bukan ketok kah? Bukan ketok deh. Okey. Okey, masuk. Den. Kacak tempat tu ai. Situ lu. Aden nak beri cerita tu orang sedikit pasal sejarah Fort Margarita tu. Aden nampak sejarah Den. Pandai kau pas dengan aku. Fort Margarita tu merupakan kubu yang dibina zaman pemerintahan Charles Brooke pada tahun 1879. 1879 untuk mempertahankan daripada serangan Lanun. Serangga? Serangan. Jadi sebabnya ada banyak kubu, ada meriam, dan ada penjara, ada macam-macam lagi lah. Tapi tempat tu kini tu dah jadi pusat pelancongan. Apa kata tu duk round dulu? Boleh. Okey, jom. Ikut orang.
untuk first floor tu, Nya akan berceritakan pasal ekonomi yang berkembang dekat Sarawak tu, sejarah-sejarahnya. Bukannya je, Nya ada cerita pasal kapal layar, and then ada cerita pasal orang hutan orang dulu, and then perasapan kepala masyarakat orang Dayak dulu ada juga. Tapi saya nak cerita dulu pasal macam ni boleh ekonomi di Sarawak untuk meningkat. Okey, dulu sebelum tahun 1800 orang Eropah tahu yang Borneo tu adalah yang terbesar, yang ketiga terbesar di dunia. And then sidak beranggapan lah macam sidak ada apa-apa di situ. And then sidak pemikiran adalah tempat tu adalah pulau yang dihuni oleh orang yang bertamadun, and then haiwan yang unik and tumbuhan yang pelik-pelik. So that's why sidak simut situ. But then kerajaan Asia yang berhampiran di Borneo tu terlebih dahulu mula aktiviti perdagangan. Selepas aktiviti perdagangan telah datang dekat situ oleh orang Cina, and then mula perdagangan dan berkembang di Santubong. And then selepas sidak Hindu datang ke situ untuk mengeksploitasi emas yang ada di Sarawak tu. And then apabila empayar-empayar mengalami kemunduran, negeri-negeri Islam yang terletak di sepanjang pantai barat lautan Borneo mula berkembang, dan dari sialah orang Borneo datang situ. Jom kita jalan lagi. Dan itu adalah model kapal Magellan Victoria yang dilancarkan pada tahun 1519, di mana pengaruh Brunei telah pun sampai ke kemuncaknya dengan empayar yang meluas sejauh Filipina ketika pengembara Portugis yang bernama Ferdinand Magellan mula ekspedisinya ke Brunei pada tahun 1519, dan pederinya yang berasal daripada Itali namanya Antonio Pigafetta yang merekodkan keterangan orang Eropah terawal yang madah tentang kedua-dua buah kerajaan Islam dan pagan yang ada ditemui sepanjang ekspedisi masanya berada di Brunei. Nice kan? Toklah kisah pengasapan kepala-kepala oleh masyarakat orang Dayak dulu. So sidak Eropah beranggapan kisah tok adalah kisah orang Dayak yang macam ngepal montong palak musuh yang datang ke Sarawak tu. Wah, menggal palak. Penggal, kasih penggal. No. Okay, continue. Okay. Ada tu sekali kacau And then pengasapan kepala-kepala tu adalah proses di mana sidak memotong palak musuh yang datang ke Sarawak, and then sidak macam bertelingkah lah. And then daripada budaya tu dan amalan masyarakat Dayak sendiri, mula benda tu menjadi tumpuan utamalah dalam upacara yang dipulah oleh sidak Dayak tu. Jadi seterusnya Adina explain pasal kembar. Di tangga kita orang tu adalah orang Lia Borneo, di mana orang hutan yang tinggal jauh di hutan, tetapi rupanya macam mirip-mirip manusia. Untuk yang ada digambarkan untuk gambaran pertama oleh Captain Daniel Bigman, di mana nya seperti yang dah diterangkan, nya menggambarkan sebagai haiwan yang sangat unik. Dan untuk pengetahuan, Captain Daniel Bigman tu dari Syarikat Hindia Timur. Maksudnya jumpa tu dekat Sarawak lah? Ya. Okey, kita pergi tempat seterusnya. Okey, let's go. Tahu sih kena tempat tu dinamakan sebagai Fort Margherita? Tahu, tapi puas tahu lah. Okey, jadi untuk makluman penonton, saya semua nerang dengannya, si best. Jadi untuk makluman penonton, tempat tu dinamakan sebagai Fort Margherita disebabkan Raja Charles Brooke berkahwin dengan Margaret Alice Lily Dewin pada 28 Oktober 1869. Lepasnya, nya terus diangkat sebagai Tuanku Permaisuri. Maharani Sarawak. Maharani Sarawak dan dengan gelaran Tuanku Permaisuri masa perkahwinan sida. Oh, so dari sialah nama Fort Margherita, which is nama isteri kepada isteri kesayangan Charles Brooke. And then tok
patung James Brooke. Dibuat daripada perak. Gangsa. Gangsa. Yang ada dipolah oleh Okey. Thomas Woolner. Daripada gangsa. Okey, ceritanya sebenarnya macam tu. James Brooke tu raja pertama di Sarawak. Yang Raja keduanya Putih. adalah apa nama dia? Charles Brooke, which Ya, is anak anak saudara saudara. kepada James Brooke tu sendiri. So Charles Brooke tu mengambil titah lah macamnya Meneruskan legasi. meneruskan lagi legasi untuk memperjuangkan pribumi di Sarawak tu. And then setelah 50 tahun Charles Brooke menjaga Sarawak tu, dia juga memulai pembangunan di Sarawak lah, and then juga meningkatkan ekonomi yang ada di Sarawak tu. Okey, apa kata tu dok kawan Oh, ni level tu tau? Jom. Jom. Okey, untuk second floor tu kita boleh nanggah alat-alat yang digunakan semasa penentangan di Sarawak. So macam tu adalah meriam kecil dari Brunei yang digunakan, and tu adalah keris Melayu Sarawak semasa penentangan yang ada di Sarawak tu lah. Jom ikut kami lagi. And tu adalah barang lanun yang kita boleh nanggah. Macam tu yang pun pedang lah. And tu adalah perisai cengkerang penyu yang dibuat daripada cengkerang penyu lah. Okey, ejak lah. Maju. Ikut Maggie. Bendera Sarawak yang mula diilhamkan oleh Raja Charles Brooke. Maafkan saya, bukan Raja Charles Brooke, James Brooke. Dan itu adalah diilhamkan daripada lambang institusi keluarga Brooke. Dan seterusnya, Raja Charles Brooke mengubah suai warna yang ada yang ditangkap oleh kita orang tu untuk mencerminkan warna kain balutan hadiah yang dipersembahkan. Macam warna hitam untuk kaum Dayak, warna merah untuk kaum Cina dan warna kuning adalah untuk kaum Melayu. Manakala untuk mahkotanya pula untuk melambangkan tradisi Eropah dan 5 bahagian negeri. Okey, dekat situ juga kita boleh nanggah sejarah seni bina yang bangunan-bangunan yang ada di Sarawak. Macam dekat situ kita boleh nanggah macam ni pemandangan di Kuching dulu, and then dekat situ ada sejarah seni bina di The Astana, yang adalah The Astana tu adalah seperti yang kita tahu adalah hadiah Charles Brooke kepada Margaret. And then kita ada sejarah bangunan mahkamah. And tu adalah model kubu Alice yang berada di Simanggang yang telah ditubuhkan, dibina pada tahun 1864. Pada episod yang lalu bersempena dengan Hari Sarawak, kita ada Cover. Beloya bersama dengan Betul. Jason Brooke, keturunan Brooke, dan yang ada bercerita sedikit sebanyak berkenaan dengan Rani Margaret. Itu adalah rupanya Miok ada juga cerita pasal usahanya lah untuk membangunkan lagi budaya, masyarakat, pendidikan yang ada di Sarawak tu. So untuk third floor tu kami akan cover pasal budaya dan masyarakat yang ada di Sarawak tu. So jom terus kawan. Berapa kali ayah akan keluar? Ajulah kawan. Itu adalah lancaran ulang tahun ke-100 Sarawak yang telah pun dikeluarkan pada tahun 1941 oleh Raja Verner bersempena dengan memperingati ulang tahun ke-100 dinasti Brooke dan asas pembentukan sebuah negeri merdeka iaitu Sarawak oleh Raja James Brooke, dan itu merupakan darjah kebesaran bintang Sarawak. Dan itu adalah tingkat teratas Fort Margarita. Kita boleh assume yang itu adalah tempat untuk pihak tentera ataupun yang sewaktu dengannya memerhati gerakan pihak musuh. Dari stok kita boleh nanggah view pembangunan yang telah ada di Sarawak, and di bahaya kita boleh nanggah kubu pertahanan yang ada di Fort Margarita. And seperti yang Adin pada hadir juga, kubu tu berdepan dengan Sungai Sarawak. Nah, mungkin ada contohnya dulu-dulu lah ada serangan lanun ke apa kan. Terus yang mbak senapang. Macam ni. Oh, deh. Shoot! Bah! Shoot! Bra! Kena pula. Shoot! Bra! Ha? Empeak bunyi hau. Saya dah peluru. Sudah peluru. So dari situ juga dekat seberang nun adalah The Astana yang I mention tadi, adalah hadiah daripada Charles Brooke kepada Margaret. Yes. Okey, jom kita pergi di bahagi. Jom. Jom. Kita nak nanggah Mariam. Dah pakai tolong cepat pergi. Innalillah. Terima kasih banyak-banyak Wawa kerana buka pintu bagi saya.
Mahu aku. Apa-apa pun untuk segmen kali tu, maybe info yang diberikan oleh kita si penuh. Betul. Berkenaan dengan Fort Margherita. Jadi apa yang baiknya adalah apa kata anda sendiri datang berkunjung di Fort Margherita untuk merasai sendiri pengalaman untuk mengetahui sejarah zaman pemerintahan James Brooke. Okay then, last question. Apa? Berapa ringgit Mariam dalam tu? Tekak. Mariam. Ini punya 9. Salah. Berapa lah? Lebih kurang RM15 Mariam tu, termasuk dengan Mariam kecil yang ku kelakar tadi lah. Semasuk. Semasuk pun semasuk lah, boleh lah, tak masalah. Ayat tadi. Okey, jumpa lagi di episod yang lain. Bye-bye.